pagi. Berikut ini adalah kisah yang ingin saya bacakan, pengalaman peristiwa seorang pelajar dari Malaysia yang bernama Ruby. Ruby berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Kata Ruby, beliau adalah seorang penuntut di salah sebuah universiti teknologi di Malaysia. Saya tak nak sebutkan tempatnya di mana, tetapi anda sendiri tahulah, salah seorang pelajar dari salah sebuah universiti teknologi di Malaysia. Ruby mengatakan beliau dan juga ada beberapa pelajar yang lain terlambat untuk mendaftar nama mendapat asrama sebagai tempat penginapan di universiti. Oleh kerana beliau daftar agak lambat, tempat kosong semua dah pun diambil oleh pelajar-pelajar yang lain. Jadi Ruby kata beliau, saya tidak ada pilihan Casey. Jadi saya pun telah berjumpa dengan beberapa pelajar wanita yang lain yang juga tidak ada tempat untuk asrama kerana dah penuh. Bila dikumpul, lebih kurang ada 4 pelajar yang lain termasuk saya yang sekelas tidak ada tempat di asrama. Kami berlima, termasuk saya 5 orang, telah pun keliling kota untuk mencari rumah sewa. Antara kriteria menjadi keutamaan adalah sewa. Sewa yang murah, berdekatan dengan sekolah dan transportasi pengangkutan awam yang mudah membawa kami dari rumah ke sekolah kami. Jadi itulah yang menjadi keutamaan. Cari punya cari, akhirnya kami jumpa sebuah kondominium di tingkat 7. Penghuninya tidak duduk di sana. Ini pun seorang teman telah pun rekomendasikan kerana bertanya kepada pasangan lelakinya dan kenal dengan pasangan ini yang nak mencari penyewa. Kami telah pun mendapat tawaran yang baik. 5 orang duduk di bawah satu bumbung gisi. Rakan-rakan semua sekolah yang sama, kelas yang sama, memang seronok. Bila sampai di rumah ataupun di kondominium yang dimaksudkan, memang cantik. Tapi Casey, kondominium ini agak terpencil dalam sedikit. Tapi nasib baiklah, ada bas shuttle service yang disiapkan oleh pihak kondominium. Dihantar ke pusat bandar, barulah kami akan tukar bas. Berbalik pada pengalaman dalam rumah yang dikatakan ini, kami pada mulanya tidak tahu. Salah seorang daripada kami, iaitu 5 pelajar ini, salah seorang dari kami mempunyai keupayaan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Bukan senang, tetapi pada masa-masa tertentu. Teman saya ni yang bernama Safia boleh melihat kehadiran makhluk gaib apabila badannya tidak bersih. Memang Casey, bila kami duduk pada waktu malam menonton cerita seram, dia mula menceritakan tentang apa yang berlaku. Sebenarnya katanya dia mempunyai kebolehan. Pada mulanya kami tidak percaya dengan kata Safia. Kami menganggap yang dia hajat bergurau dan hanya berseluruh saja. Tapi lama-kelamaan kami mempercayainya. Sebab ada beberapa kali pada waktu malam Safia terbangun terjaga, mengejut saya, mengejut teman-teman yang lain, mengatakan dalam dapur rumah ada sesuatu. Jadi pada mulanya kami fikirkan di dapur rumah ada pencuri, perompak yang masuk. Semua masing-masing keluar dari bilik, jalan perlahan-lahan. Ruang tamu gelap, dapur gelap. Bila sampai di dapur, alangkah terperanjatnya Casey. Bukan nampak perompak, malah kami ternampak meja makan. Di atas meja makan, kerusi ditindih-tindihkan, seolah-olah ada orang mengangkat kerusi dan letak atas meja makan. Barulah saya dan teman-teman yang lain percaya akan kebolehan Safia melihat dan merasakan sesuatu yang tidak kena. Pernah pada satu malam, kata Ruby, apabila kami sedang duduk di ruang tamu bermain Uno, apabila pintu rumah kami diketuk sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Jadi kata Ruby, saya yang bangun untuk buka pintu. Tak tahulah siapa yang datang pada waktu sedemikian. Sedang seronok bermain, tak fikir pun yang bukan-bukan. Apabila saya buka pintu, berdiri di hadapan pintu, kemudian buka pintu besi, tengok kiri kanan tak ada orang. Casey, Safia terus menjerit. Saya dan teman-teman terperanjat bila pusing ke belakang dan melihat, kenapa ni dengan kau? Ruby, tutup pintu Ruby. Benda tu depan kau Ruby. Casey,
meremang bulu rumah saya, Casey. Apabila Safia mengatakan benda tu depan saya terus tak tutup pintu besi, hempas pintu kayu. Kemudian sesaat saya kembali duduk bersama dengan rakan-rakan yang sedang sebelum ini seronok bermain Uno. Kita semua berhenti dan tergamam seketika. Masing-masing pandang antara satu sama lain. Dan Casey, saat itu juga, kata Ruby, pintu kondominium kami dicakar-cakar beberapa kali, seolah-olah ada benda yang berada di luar rumah. Bayangkan para pendengar Ria 897. Dalam kondominium itu ada 3 bilik tidur. Jadi 2 teman sekolah tidur di satu bilik yang sama, 3 orang tidur di satu bilik yang sama. Tapi bila jadinya pengalaman tersebut, masing-masing berkumpul di dalam satu bilik kerana penampakan yang dilihat oleh Safia bila berada di sekolah. Setelah tamatnya selesai kuliah kami, saya dan rakan-rakan bilik yang lain berkumpul di satu sudut di sekolah dan bertanyakan pada Safia sebenarnya apa yang dia nampak semalam. Pada mulanya, Casey, Safia mati-mati tak nak beritahu, enggan beritahu kami apakah yang dia lihat di hadapan pintu. Kami pun takut dan kami katanya kami ingin tahu sebenarnya apa yang dia nampak. Akhirnya, wah, meremang bulu rumah saya. Akhirnya, Safia memberitahu, semalam malam apabila kami duduk seronok bermain Uno, ada orang ketuk pintu dan Rubiah yang membuka pintu ataupun Ruby yang membuka pintu. Safia kata di hadapan pintu rumah berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang. Yang paling menakutkan, mulutnya ternganga, lidahnya panjang sampai ke lantai dengan mata terbeliak. Safia menceritakan memandang ke arah Ruby dengan wajah yang menyeramkan. Dengan nada suara yang menangis kesedihan, Safia mengatakan makhluk itu sebenarnya adalah hantu polong. Jadi bila saya dengar, saya terperanjat. Saya tanya, kenapa dia tengok aku? Jadi dia kata, jangan takut sebab kau yang depan pintu. Yang lain pun kena juga. Jadi kami semua terkejut, Casey. Rakan-rakan yang lain terperanjat dengan cerita yang disampaikan oleh Safia. Kemudian Safia menangis. Safia menangis tak henti-henti. Apabila saya bertanya pada Safia kenapa, barulah dia mula cerita yang penuhnya. Dia katakan pada kami yang dia mohon maaf sebab makhluk yang kami nampak ataupun yang dia nampak yang mengganggu kami dengan kerusi, ketukan pintu, penampakan depan pintu adalah sebenarnya saka yang diturunkan oleh neneknya kepada beliau. Dan saka ini, walaupun dia dah pergi sesi perubatan, dah keluarkan dari badan, tapi saka ini tidak akan berhenti mengikuti ke mana sahaja dia pergi. Bila saya dan rakan-rakan yang lain dengar, kami istighfar dan terperanjat. Dan Safia terus menangis, katanya, tolonglah, jangan buang aku dari bilik. Aku dah tak ada tempat lain lagi lah, tolonglah. Oleh kerana kami berperi kemanusiaan, kami sebulat suara membenarkan Safia bersama dengan kami. Dan Casey, sepanjang Safia tinggal bersama dengan kami sepanjang itulah, setiap malam pasti akan dengar dekat tingkap bilik beberapa kali Casey nampak kibaran kain putih, dengar suara orang minta tolong. Dan kemudian salah seorang teman saya mengatakan yang dia terbangun di waktu malam kerana dengar orang beri salam. Assalamualaikum. Bila dia bangun, dia terperanjat. Apabila kelihatan seorang lagi rakan dah tak ada. Rakan tu bangun tak kejutkan dia sehinggakan dia tidur seorang diri. Keesokan pagi bila tanya kenapa dia berpindah bilik, tak kejutkan teman Yati, dan dia mengatakan dia kejut Yati. Yati kata tak apa, kau pergi tidur bilik sebelah, aku nak tidur sini seorang-seorang, dalam keadaan yang menyeramkan. Jadi siapa yang nak pergi kejut lagi? Teman saya ini pun katanya terus mengangkat bantal dan tidur bersama teman kami yang lain. Dan Casey, inilah pengalaman peristiwa yang dikirimkan dari seorang pendengar yang bernama Ruby, pelajar dari teknologi Universiti Teknologi di Malaysia. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey.